Selepas balik daripada tu, aku perasan aku dah lama tak ada penampakan yang dahsyat-dahsyat tau. Tapi aku start nampak pocong, nampak nenek tua yang gigi taring, you know, all this creepy punya bayangan kan. Rupanya tangkal dia tu dia masuk dalam beg aku. Lah. Contohlah, kau letak RM50 dekat cerah Quran, kau kata ni ibu duit. Maksudnya kau dah percaya selagi kau tak guna RM50 dalam Quran ni, duit kau takkan pernah habis. Tapi ada orang percaya benda ni. Ini ajaran apa Tapi apa yang dihantar dekat dia ni teruk sampai dia berak ketulan-ketulan darah yang ni keluar daripada dia hasil kena santau ni. Orang go for cerita hantu ni for entertainment purpose. Tak ada siapa yang serius sangat lah. Malah we also educate people, the Malays especially, jangan tahyul sangat. Kita fikir the scientific way. Sebab tu kita lebih tagline adalah sains dahulu sebelum tahyul. Kita jumpa lagi dalam episod baru Uncle Sis. Bukan macam tu intro dia. Macam mana intro dia aku lupa lah. Hello dan Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan segmen kegemaran ramai, kegeraman pun sama iaitu Uncle System. Bersama saya Hanan dan juga Hizman Husin. Baju kami masih sama. Shooting sebab satu hari. Shooting satu hari. Yang penting bukan kat kubur. Siapa yang tak tahu pasal apa, boleh rujuk episod yang lama. Klik kat situ. Hari ni brand new episode. Tapi aku cadangkan korang dengar dua video yang terdahulu. Sebab semuanya bersangkut paut. Sebenarnya cerita hari ni sangat kohesif. Bersambung, berkesinambungan. Itulah. Cerita kali ni pun kohesif dengan dua episod yang sebelumnya, iaitu pasal konten-konten ni, influencer dunia digital ni lah. Kalau korang perasan kat YouTube ni, of course ada macam-macam genre dan YouTuber kisah hantu pun banyak. Yang dah famous ada, yang cuba nak mendaki ada, Trying to hide pun ada. Kalau diorang jumpa aku, bila macam contoh orang cakap saya nak buat konten kan, saya sangat optimistik dalam benda ni sebab saya suka macam okay, duit kan, kau nak buat apa buat. So saya akan macam bagi sokongan dan jentikan semangat lah. Kerana banyaknya YouTuber cerita hantu ni sebenarnya adalah salah satu cara untuk naikkan channel tau. Sebenarnya naikkan channel kan. Cerita hantu ni bersifat universal. Dia bukan saja orang kebanyakan. Aku dapati banyak juga golongan intelektual meminati cerita-cerita hantu ni Dan aku faham kenapa ramai orang nak buat YouTube kisah hantu sebab memang ada market di situ. Termasuklah ada satu YouTuber ni, benda ni membangkitkan hari tu, menjentik persoalan kepada akulah. Sebab dia ni, dia ada YouTube channel dia sendiri, dia ada team dia sendiri. Dia boleh gajikan orang hanya buat dia cerita hantu. Tapi dia bukan cerita dia sendiri, dia kumpul-kumpul cerita, dia cerita. Keesokan harinya aku berjumpa lagi dengan seorang lagi YouTuber yang baru nak up lah kisah hantu gak. So dia tanya aku, Nan, macam mana nak hijab terbuka lah? Dia tanya aku. Kebanyakan YouTuber genre ni, diorang bercerita kisah orang lain yang diceritakan semula. So a lot of people sebenarnya dah tanya aku, kenapa aku tak buat YouTube sendiri kisah hantu? Sebab diorang rasa aku can fly terus lah. Sebab satu cerita sendiri apa benda semualah. Sebab itu apa yang diorang try achieve. Tapi diorang ni tak ada ability. Salah satu orang yang sedang cuba naik menerusi cerita hantu ni, dia datang berjumpa aku dan dia tanya, dia ada berpeluang terserempak dengan aku dan dia tanya macam mana nak hijab terbuka sebab dia rasa kumpul cerita dari orang ni susah. Soalan dia adalah dia nak buka hijab mata dia. Lepas tu aku cakap dia, you rasa kalau you hijab mata terbuka, YouTube you boleh naik ke? Dia kata boleh sebab dia compare dengan aku, orang-orang yang macam, dan ada YouTuber lain yang memang kata pengalaman sendiri, dia rasa lagi best. Dia tanya aku tahu tak tempat. Obviously aku tak tahu. Sebab aku cakap lah, member lagi tak nak. You nak buka ke nak tutup? Yang aku pergi sebut tutup dulu. Salah orang kau tanya ni kan. Lepas tu kita orang pun tak bertemu dan ditakdirkan lagi sekali kita orang bertemu di event yang lain, and then dia cakap dengan aku dia dah jumpa tempat untuk buka hijab mata. Dia pergi ke tak? Dia pergi. Dia cakap okey, tapi konten dia aku tengok tak keluar-keluar. So aku pun menantilah. Dah buka hijab tak ada konten kan. Aku fikir macam tu lah, tak mana konten dia kan. Aku ingat kau cakap. Tak, menantikan lah. Ada satu projek ni, kita device satu show lah. Satu show di mana kita panggil influencer dan juga selebriti untuk kisah cerita pasal tekanan diorang sebagai content creator lah. So salah seorang yang datang dia ni, tiba-tiba dia nak cakap private dengan aku pasal pengalaman dia buka hijab lah.
macam mana dia buka hijab. Dia cakap tekan mata lah pun dia semua ada lah. Okay. Lepas tu apa jadi? Tanya dia. Okey, selepas tu terus dia kata pergi mana-mana dia nampak bayang hitam ikut. Bayang hitam ikut, lepas tu apa? So dunia yang nampak ni kat luar tu bayang hitam je lah. Lebih dari itu dia kata dia nightmare je lah, mimpi ngeri. Rasa resah, rasa ni kan. Lepas tu aku cakap ni bukan buka hijab ni benda lain ni aku cakap dengan dia kan. Macam kau kena buat orang pula. Sekali rupanya kan. Dapat tangkal. Bomoh tu bagi dia tangkal. Okey, dia bagi tangkal. Lepas tu dah sembang kan. Aku concern aku jugalah dengan orang yang baru kita berjumpa. Sometimes maybe kita ni orangnya sebenarnya chill je. Orang datang sembang kita boleh sembang je, tak ada masalah. Aku rasa kadang-kadang orang tak respect benda tu. Contohnya benda macam tu? Apa dia ni buat, respect ruang yang kita bagi kat dia. Okey. Bukannya kita nak draw the line, aku tak nak cakap dengan kau, bukan. Tapi ini masalah dia. Bila aku start layan, mula-mula ada benda-benda ni sebab aku kan ada branding uncle sister ni kan. So masa aku sembang-sembang dengan dia semua, aku cerita later apa dia buat. Tapi selepas balik daripada tu, aku perasan aku dah lama tak ada penampakan yang dahsyat-dahsyat tau. Tapi aku start nampak pocong, nampak nenek tua yang gigi taring, you know, all this creepy punya bayangan kan. Rupanya dia, tangkal dia tu dia masuk dalam beg aku. Lah. Kita kan jarang kemas beg. Dah dalam seminggu lebih macam tu aku kemas beg baru aku jumpa. Rupa dia macam mana? Benda dah tu? Tangkal biasa je, ada macam warna hijau, lepas tu ada tali. Dia mesti dia saja, dia nak test power. Dia nak test power lah macam ni benda semua kan. Lepas tu terus aku cakap dengan dia, aku mesej je kan. Aku cakap aku nak bagi balik kan benda ni kan. Sebab aku boleh je buang, tapi aku tak tahu benda ni bawa apa, faham tak kan. Aku buang sebarang benda semua, baik aku bagi kat dia kan. Lepas tu dia mengelak-ngelak nak jumpa aku. Aku cakap kalau tak nak jumpa, aku ambil gambar ni, aku viralkan je terus. Lepas tu terus boleh jumpa pula. Jumpa aku tanya apa benda ni, kenapa masuk dalam beg aku. Lepas tu dia cakap dia nak test betul ke benda ni boleh buat hijab mata terbuka. Lepas tu aku cakap benda ni bersetan ni kan? Aku dah lama tak nampak benda-benda macam ni. Aku tak tahu apa benda dia buat, jampi apa dia letak kat sini. Tapi memang ada yang mengikut lah ni. Sebab benda ni is not a good thing. Ini adalah antara isu yang aku nak cakap juga di mana. Sebab sekarang ni of course lah orang ada hantar produk, hantar review dan ada benda tu berkaitan dengan servis yang kita buat, kerja yang kita buat. Of course kita bagi alamat semua. Benda ni yang menghantar-hantar ni tau, jangan hantar ke aku. So tapi ini juga yang aku nak bincang lah. I mean I want to discuss with you lah because dia merisikokan aku. Dulu merisikokan aku je. Sekarang I have a family. Sebab aku tahu benda ni eventually it will happen because I put myself out there. Ya, aku nak menjentik orang yang menonton juga untuk membincangkan perkara yang tak wajar berlaku ni. So that's what happened to me. Dia bagi tangkal tu, benda tu ikut aku. Tak, lepas tu aku bagi balik kat dia. Alah weh. Alahai. Aku macam bila first time dengar aku dia cakap macam mana nak hijab mata terbuka, tu adalah benda yang paling bodoh sekali lah. Sebabnya macam we have been trying to educate people harm. Dia harm tapi bukan harm yang jelas sebab dia harm kepada kualiti kehidupan dia. Engkau sebagai seorang YouTuber, engkau datang kepada YouTuber ini, dia kata macam mana nak hijab mata terbuka. Macam apa yang kau tak faham? How desperate are you to create a content? Pertama, for me content creator yang macam ni, yang go to desperate measures adalah orang yang malas. I'm sorry to say lah, tapi kau memang malas. Sebab apa? Sebab there are so many content that you can do as a human being, tapi kau fikir engkau mungkin sebab kau dah buat satu niche ke benda semua dan you tak berfikir luar daripada kotak untuk menjadi kreatif. Inilah kerja kita ni memerlukan kita untuk menjadi lebih kreatif. Kalau kau tak boleh kreatif dan kau terpaksa go to the desperate measures to do this, maksudnya engkau malas. Orang go for cerita hantu ni for entertainment purpose. Tak ada siapa yang serius sangat lah. Dia tengok uncle sister ni, besok dia masuk kerja office lah. Tak adanya kehidupan dia aku bersangkut paut kat situ. Tak ada. It's for entertaining purposes. Malah we also educate people, the Malays especially, jangan tahyul sangat. Kita fikir the scientific way. Sebab tu kita beri tagline adalah sains dahulu sebelum tahyul. Content creator tu, YouTuber tu muda Muda. Memanglah muda dan bodoh tak dapat dipisahkan. Cerita seterusnya pasal budak-budak TikTok. So sekarang ni dah banyak influencer TikTok yang merangkap digital marketer lah. Okay. Ada PSA sikit lah kat sini. Aku nak masuk sikit je kat sini. Sometimes sekarang betul company suka engage influencer TikTok untuk bercakap pasal brand diorang atau barang diorang. Tapi these people, they don't care about your brand. They don't study. Diorang just nak lakukan. Sampailah hari tu ada isu tau. This one influencer, dia promote produk ni, tiba-tiba dia lepas tangan macam tu sebab produk ni mengakibatkan orang yang consume cyst tumbuh dalam badan. Lepas tu
influencer tu terus lepas tangan lah. Ini bukan produk saya promote je benda semua. So I'm so sorry, dekat TikTok ramai orang macam tu lah. Sebab TikToker, I'm sorry tapi TikToker bila you tidak ada certain ilmu. Tak ada ilmu satu. Okey, diorang punya tak ada ilmu tu, diorang punya harga review murah tau. Murah gila. Okey, aku faham tau sebab sekarang banyak company dia rather than ada company dia nak views yang authentic, yang generate to sale. Okey, berapa banyak daripada kau punya ni generate to sale. Dia kaji benda tu. Tapi ada yang merely nak eyeballs je. Lagi tinggi eyeballs lagi banyak. Tak kira lah benda ni generate to sale ke tak apa benda semua kan. So background sikit, aku ada device satu projek lah melibatkan influencer dan selebriti. Di mana kita bercakap pasal what are the consequences bila kau jadi personality di internet. You put yourself out there. So kita ada dapat banyak perkongsian lah. Dan salah satu ni perkongsian budak-budak TikTok ni. Okay, influencer TikTok korang tak kenal dia in real life tau. Kau tak tahu siapa dia. Tapi kau tengok video dia tinggi. Macam siapa dia ni kan? Sebab TikTok dia bukan main kau famous ke tak. Dia video kau FYP ke tak kan. So berapa banyak kali FYP. Betul. So dia ni salah seorang FYP, banyak apa-apa dia buat FYP lah. Tapi dia share dalam cerita tu, benda yang dia kena adalah dia dibuat oleh rakan TikTokers lain sampai dia muntah darah. Sebabnya dia orang berebut klien yang sama lah. Allah. Sebab dia orang ni dalam satu genre lah, satu genre payment tak tinggi pula tu. Kumpulan yang payment tak tinggi ni berebutlah klien-klien ni semua. So tak ni buat santau menyantau, dah muntah darah pula cerita dia. Muntah darah. Okey, kita orang ada pergi satu trip yang dihantar. Trip untuk promote satu tempat baru ni lah. Dalam grup tu, aku seorang yang dibayar. Yang lain semua pergi sebab nak pergi, faham tak? Pergi sebab semata-mata pergilah. Ya, aku rasa benda tu tak ada masalah. Tapi aku rasa benda tu tak berbaloi. Memang? Sebab tak ada benda bagus nak promote sangat. Dia sanggup bayar aku untuk pergi. Sebab benda tu nothing much to talk about. So benda ni sebenarnya kalau free aku tak nak pergi. Kat sana aku dapat satu bilik dengan dia. So dia yang muntah darah ni. Yang muntah darah ni lah. Okay. So lepas tu kan kita share toilet kan. Malam first nak pergi toilet, nasib baik satu malam je. Malam yang sama tu kita aku nak pergi toilet. Aku nampak lampin perempuan. Bukan pet, lampin. Literally lampin. Bayi, budak. Lampin dewasa. Lepas tu kat lampin tu macam berdarah macam ada ketulan-ketulan darah. Aku macam freak out lah. Benda siap benda ni kan. Ini yang pampers orang tua kalau dia betul. koma tu kan. Dia lebih kurang macam tu lah. So senang nak faham lampin lah kan. Macam tu kan. Lampin orang tua. So aku cakap kenapa ada kat sini? Aku macam terkejut Sebab satu macam benda ni disgusting kan. So lepas tu aku jumpa dia kat luar, cakap kenapa ada lampin dalam ni? Dia macam terkejut Dia kata dia dah buang. Sembang. Sebenarnya apa yang dihantar dekat dia ni teruk sampai dia berak ketulan-ketulan darah yang ni keluar daripada dia. Hasil kena santau ni. So benda ni macam bila dah complicated macam ni aku macam penat nak dengar cerita ni. Aku pun give up. Dia macam daripada benda ni jadi masalah aku, baik aku pecah kan. Tapi aku kesian lah, aku bersimpati lah. Tapi dia kata dia dah buang. Dia kata dia dah buang. So apa yang aku nampak tu aku cakap kan. Tapi bila dia naik, dia hantar gambar kat aku, tak ada. So aku tak tahulah, maybe tu ditunjukkan ke aku ke apa benda semua kan. Tapi teruk dia sampai tahap macam tu lah. Kawan aku punya adik, dia sambung belajar. Lepas tu, dia ni macam orang kata black sheep of the family lah, senang cakap Tiba-tiba dia dapat sambung belajar, jauh dari keluarga. Dia ada mak tiri. Mak tirinya risau. Mak tirinya macam, aku tak tahulah for whatever reason, aku tak tahu kenapa. Kenapa kau gelak? Tak, sebab benda ni I faham. Perempuan belajar jauh, mak dia tak bagi belajar jauh-jauh. Ya, betul. So ni, tapi ni mak tiri dia lah. Mak betul dia dah meninggal kan, tapi still mak tiri yang menjaga dia lah. So kawan aku pun menelpon lah aku kan, macam katanya nak ajak minum lah, as usual lah kan. Alah, dia bukan dia mana macam tu. Kawan-kawan yang dah lama tak jumpa, dia tiba-tiba ajak minum. I know why. Dia bawa adik dia. Lepas tu dia bawa adik dia. Aku dah tahu dah. Dia mesti lepas tu nak tanya ada apa-apa tak kat adik aku ni. Betul. Lepas tu dia bawa adik dia. Kau jadi bomoh YouTube. So adik dia ni dah sambung belajar sebulan. Lepas tu balik rumah balik. Sebab ada benda kacau lah, benda ikut. So dia tanya aku,
ada nampak apa-apa tak kat adik aku kan? Hold that thought. Siapa dekat sini dah boleh agak plot cerita ni? Tinggalkan komen anda di bawah. Okey, kalau korang dah dapat agak plot cerita ni, korang bijak macam aku. Sambung. Dia cakap dengan I macam aku tak ada expectation pun. Kalau adalah aku ikhtiar je. Yelah, ikhtiar dia ajak aku keluar kan. Okay, kau datang jumpa aku, kau belanja aku sushi. Ni lah kau tahu. Bayaran kau sushi. Tak, dia ni tahu. Sebab dia tahu aku suka sushi kan. Pengeras. Jumpa momo YouTube pengeras sushi. Cara dia subtle and macam okey. Weh, aku tak ada expectation tapi kalau ada kau bagi tahulah kan. Pandailah. So bila orang berbudi, kita pun berbahasalah. Jujurnya masa adik kau datang tu, aku nampak macam muka mak tiri kau tapi dia nenek kebayan. Kan dia ikut. Tak dapat tangkap belum plot ni. Belakang belum. Okey. Apa dia buat? Rasanya dia spot check barang-barang peribadi adik dia lah. Okey. Almari, beg, semua tu. Sebab adik dia memang kat sana, dekat kampus mengacau-acau nak balik. Mak tiri kirim Guardian. Guardian lah aku. Aku dah tahu siapa dapat teka mak tiri ni tadi. Siapa dapat teka mak tiri tadi, kau memang pandai macam aku. Aku dah agak dapat tiri dia. Mak tiri risaulah, tak nak lepas. Dan dia give a call, dia kata terima kasih lah sebab mula kita orang tak syak langsung pun sebab mak mana yang nak anak kena kacau. Tak cakap. Betul, mak kau jadi kacau kau. Masa mak engkau buat minta tolong pergi jumpa bomo hantar Guardian ke apa, dia tak fikir yang ini kacau. Dia ingat ni melindungi. Lepas tu asalnya niatnya baik. Niatnya baik. Tapi itulah, the road to hell is paved with good intention. Translation. Jalan ke neraka tu kadang-kadang niat dia baik asalnya. So rupanya pun sama je. Ni kes tema dia tangkal Mak dia ada bagi tangkal lah. Selit. Dia jumpa dalam buku teks yang tebal, ada macam, dia buat macam ibu duit tau. Tapi tu sebenarnya tangkal. Aku pun tak tahu sangat. Ibu duit tu macam apa? Macam duit pertama kita Okey, ibu duit tu adalah kau simpan duit ni. Duit ni akan beranak. Kau tak boleh buang this one duit. Ada orang tu percaya maybe ni macam contohlah duit berkat. Dia rasa macam duit ni ada berkat Selagi contohlah kau percaya kau letak maybe RM50 dekat celah Quran kan, kau letak. Jangan buat ni contoh je. So contohlah kau letak RM50 dekat celah Quran, kau kata ni ibu duit. Maksudnya kau dah percaya selagi kau tak guna RM50 dalam Quran ni, duit kau takkan pernah habis. Tapi ada orang percaya benda ni. Ini ajaran apa? Tapi itulah, kau tak boleh percaya macam tu. Sebab yang bagi kau rezeki bukan ibu duit tu. Yang bagi kau rezeki adalah Allah yang berfirman dalam Quran tu, bukannya engkau yang ibu letak duit. apa benda ni, aku tak boleh. So apparently okey, betul. Tangkal ni berbentuk ibu duit ni lah. Okey. Aku tak tahulah apa jampi yang dia dah buat ni semua, tapi ni ada Guardian kat sini. Kau letak kat buku teks kau ni, selagi ni kau takkan ditimpa kesusahan ke apa ni semua. Weh, apa salah ramai sangat orang join benda-benda sini these I days? don't know. They still believe this. Itu pertama. Shit. Pertama, yang kedua, kenapa you punya pengeras sushi je? Dah kawan kata jumpa nak belanja makan. Jadi lepas dia orang investigate dan semua, puncanya barulah mak tiri dia ni pun mengaku dekat bapak dia. Sebenarnya dia buat untuk jaga. Itulah niat saya baik. Good intention kan? Good intentions pave to hell. Pave to hell. Macam tu. Aku ada Google, apakah itu ibu duit? Ibu duit adalah sekeping duit yang diisikan dengan wafak, ayat Quran serta zikir-zikir dan digunakan sebagai ikhtiar untuk menarik rezeki. Adakah ibu duit ini berbahaya? Ada gangguan dan sebagainya? Tidak, kerana pengisian yang dibuat 100% menggunakan ayat Quran dan tiada unsur jin dan syirik. Fungsi utama ibu duit adalah menarik rezeki. Digunakan sebagai pelaris perniagaan, tidak kira online ataupun direct. Untuk mereka yang bekerja makan gaji juga boleh gunakan. Bagaimana saya nak yakin bahawa ibu duit ini adalah yang tulen? Wafak pada ibu duit boleh dilihat di bawah cahaya UV. Kesan ibu duit pasti dapat dirasakan jika betul-betul yakin dan tiada rasa was-was. Pengisian dibuat oleh orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu ini. Okey, ayat last dia. Untuk menempah, boleh WhatsApp.
Oh, ibu duit. Okay. Mind blown. I yakin kalau kita cakap pasal benda ni dan orang akan offended sebab diorang buat. Diorang buat kerana makanya diorang offended, lepas tu diorang justify dekat bahagian komen kenapa diorang buat benda semua. Tapi I don't know her, but I think she's the same as me. Our stand still stand. Sebab macam yang memberi rezeki tetap Tuhan. Aku faham akan ada orang justify. Oh, contoh, orang ni alim tapi dia ada ibu duit. Boleh lah benda macam ni. But then again, tak tahulah kenapa orang suka percaya pada benda yang metafizik Yang benda macam ni. Ini datang daripada orang yang boleh nampak tau. Tak percaya ibu duit. Aku tak percaya. Aku pun sama. But I believe in law of attraction lah. That's a way to explain it lah. Law of attraction. Maybe the law of attraction kot. Mungkin lah konsep dia macam tu lah. Bila kau buat ibu duit, kau macam letakkan pengharapan, positivity dalam kepala. Macam okay, dia menarik. You know what you give to the universe will give to you. You know stuff like that. Tapi janganlah letak dalam selit dalam Quran kot. Dia menyimpang sikit bila kau rasa semua rezeki tu datang sebab kau ada ibu duit ni. Dah lah. Okay, terima kasih banyak kerana menonton episod kali ini. Sampai kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.